Kontainer sah. Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma amin. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keizinan daripada Allah kita dapat bertemu pada petang yang berbahagia ini untuk sama-sama kita mempelajari kitab Qurratul Ain, syarah kepada matan Waraqat li Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jal. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kefahaman di dalam memahami kitab ini. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam pertemuan yang lepas kita telah pun masuk kepada perbahasan berkenaan dengan an-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu. Sesuatu larangan itu akan menunjukkan bahawa perbuatan yang dilarang itu sekiranya dilakukan, perbuatan itu adalah perbuatan yang akan menjadi fasid, menjadi batil, mereka tidak akan sah sama ada ia ibadah ataupun dia adalah muamalat. Dan dalam pertemuan lepas juga kita telah pun meneliti apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haramain Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu azza wa jal. Dan kalau siapa yang mengikuti kelas pada minggu lepas dan masih ingat, Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu azza wa jal menyatakan bahawa masalah ini, iaitu perbahasan berkenaan an-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu, perbahasan ini tidak ada langsung di dalam syarah Al-Imam Al-Mahalli rahimahullahu azza wa jal. Tidak ada langsung di dalam syarah Al-Imam Al-Mahalli rahimahullahu azza wa jal. Lalu apabila saya meneliti beberapa manuskrip bagi kitab syarah Al-Imam Al-Mahalli rahimahullahu azza wa jal, kita mendapati sebenarnya
kebanyakan manuskrip yang saya gunakan, yang saya jadikan sebagai rujukan sewaktu saya mentahqiq kitab ini, kebanyakan manuskrip menyatakan bahawa Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jal ada menghuraikan masalah ini. Kalau kita tengok di sini, Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jalla menghurai dengan huraian yang begitu detail, bahkan lebih panjang daripada huraian yang datangkan oleh Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullah azza wa jal. Lalu bila kita lihat semula kenyataan Imam Al-Hattab Al-Maliki yang mengatakan masalah ini tidak ada di dalam syarah Al-Imam Al-Mahalli, dalam 7 manuskrip yang saya rujuk ini ada satu manuskrip yang memang tajuk ini tidak langsung ada. Maksudnya huraian Imam Al-Mahalli bagi masalah ini wa yadullu ala fasadil manhi anhu. Perbahasan ini memang tidak didatangkan sama sekali di dalam manuskrip tersebut. Manakala 6 manuskrip yang lain yang saya jadikan sebagai rujukan saya semasa mentahqiq, semasa saya menyalin semula kitab syarah Al-Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jal, kesemuanya menyatakan masalah ini ada. Jadi oleh kerana kita membaca kitab syarah Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki, dan tujuan syarah Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki adalah untuk memahami apakah sebenarnya kenyataan yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jal. Cuma kebetulannya syarah Al-Imam Al-Mahalli yang digunakan oleh Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki tidak mempunyai huraian Imam Al-Mahalli terhadap masalah ini. Maka insya-Allah pada hari ini kita akan membaca apakah huraian Al-Imam Al-Mahalli sendiri terhadap masalah ini berdasarkan kebanyakan manuskrip yang mendatangkan huraian beliau terhadap masalah ini. Walaupun kita minggu lepas telah pun meneliti kenyataan Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki, dan Al-Imam Al-Hattab menyatakan masalah ini tidak ada. Bahkan beliau akhirnya menghurai sendiri. Beliau telah menghurai sendiri kenyataan ini tanpa beliau menghuraikan kalam Al-Imam Al-Mahalli, sebab kata beliau Imam Al-Mahalli tidak mendatangkan sama sekali perbahasan ini. Maka saya telah mendatangkan di bahagian komen tu, sila download petikan di bawah untuk tersalah tulis tu, untuk kelas pada hari ini. Sila download petikan di bawah untuk kelas hari ini, kerana ini adalah petikan syarah Al-Imam Al-Mahalli bagi masalah ini yang telah dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki bahawa beliau, iaitu Imam Al-Mahalli, tidak mendatangkan perbahasan ini. Jadi kita datangkan perbahasan ini sebagai pada minggu lepas saya sebut, kita insya-Allah pada hari ini akan membaca secara halus kenyataan Imam Al-Mahalli bagi masalah ini. Dan insya-Allah bagi yang belum lagi download boleh download, bagi yang belum download boleh download. Saya telah datangkan di bahagian di bawah itu untuk tatapan semua. Itu adalah teks Imam Al-Mahalli bagi masalah ini, dan saya petik berdasarkan tahqiq saya bagi kitab syarah Al-Imam Al-Mahalli ini. Kitab ini alhamdulillah telah dihuraikan, telah disyarahkan, dan moga-moga ianya bermanfaat. Okey, insya-Allah kita akan baca pada hari ini. Kita akan baca masalah ini berdasarkan teks Al-Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jal. Bagi yang belum download sekarang, download sekarang. Saya telah pun mengeluarkan masalah ini dan saya telah pun PDF-kan. Moga-moga semuanya bermanfaat dan dapat mengambil perbahasan ini dengan baik insya-Allah. Okey. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulakan dengan kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada baginda Nabi alaihi salatu wasalam, kepada para sahabat, kepada tabi'in, tabi'in, kepada para ulama, kepada para aulia, kepada Imam Al-Mahalli, begitu juga kepada Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki, dan semestinya kita tidak akan melupakan sahibul matni wa huwa Imamul Haramain Al-Juwaini, kepada baginda Nabi
kepada seluruh para ulama, kepada 3 orang ulama utama ini dan kepada seluruh umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam al-jalal al-mahalli rahimahullahu azza wa jal, wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i syarhihi wa sairi musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Wa kadzalika liman qara'a kitab Al-Imam Al-Jalal Al-Mahalli rahimahullahu azza wa jalla, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i syarhihi ala waraqati Al-Imam Al-Mahalli ala Imam Al-Haramain Al-Juwaini wa sairi musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qala Sayyiduna Al-Imam Al-Mahalli rahimahullahu azza wa jalla, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumikum fid daraini, Allahumma amin. Wan nahyu istida'a'u tark bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujubi ala wizani ma taqaddama fi haddil amri. Larangan adalah tuntutan. Istidah' maksudnya tuntutan, at-talab. Larangan adalah tuntutan untuk meninggalkan. Istida'a'u tarki maksudnya istida'a'u atau talabu tarki al-fi'li. Itu yang dimaksudkan dengan at-tarki di sini, iaitu tarkul fi'li. Istida'a'u tarki bil qaul. Maksudnya hala kauni hadza al-istida'a kana bil qaul. Hala kaunihi bil qaul. Maknanya syarat bagi sesuatu larangan itu dianggap sebagai larangan adalah apabila berlaku tuntutan untuk ditinggalkan perbuatan tertentu dalam keadaan tuntutan tersebut berlaku secara lisan, ya. Mimman huwa dunahu ala sabilil wujubi. Yang mana tegahan itu telah ditujukan kepada orang yang lebih rendah. Mimman ay min man ay tuliba hadza tarku min syakhsin, hadza syakhsu aqallu rutbatan min an-nahi. Itu dimaksudkan dengan mimman huwa dunahu. Maksud dia mimman ay min syakhsin, huwa ay hadza syakhsu, dunahu ay duna asy-syakhsi at-talibi. Duna asy-syakhsi at-talibi li tarkil fi'li hala kauni hadza tarkibi bit-talab bil qaul. Itu yang dimaksudkan dengan an-nahyu berdasarkan definisi Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jal, yang beliau menyatakan larangan adalah tuntutan untuk ditinggalkan satu perbuatan yang mana tuntutan itu adalah secara suara. Dalam keadaan tuntutan itu, permintaan supaya perbuatan itu ditinggalkan itu ditujukan kepada satu orang yang orang itu lebih rendah daripadanya. Maksudnya lebih rendah daripada orang yang melarang tersebut, lebih rendah daripada orang yang melarang, ala sabil wujub, dalam keadaan larangan itu adalah tuntutan supaya ditinggalkan perbuatan tertentu itu adalah secara kewajipan. Maknanya orang yang melarang itu telah meminta orang yang dilarang supaya orang itu tidak melakukan perbuatan tersebut secara mesti. Maknanya sekiranya orang itu tidak melaksanakan perkara ini, iaitu dia melakukan pula perbuatan yang ditegah, orang itu dianggap sebagai orang yang tidak melaksanakan tuntutan tersebut, kerana dia dituntut, dia diminta untuk meninggalkan perbuatan yang
yang ditegah tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan an-nahyu berdasarkan kenyataan Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jal, wan nahyu istida'u tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujubi. Kemudian kata Imam Al-Mahalli rahimahullahu azza wa jalla, ala wizani ma taqaddama fi haddil amri, iaitu berdasarkan rupa bentuk, iaitu berdasarkan perkara yang seumpama apa yang telah didatangkan sebelum ini ketika membicarakan tentang definisi al-amru. Sebab di dalam perbahasan definisi al-amru, Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jalla telah menyatakan bahawa al-amru lawan kepada an-nahyu, iaitu istida'ul fi'li bil qaul mimman huwa dunahu ala sabil al-wujub. Jadi dalam perbahasan al-amru telah disebutkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini bahawa perbuatan yang disuruh itu tidak akan sesuatu arahan supaya seseorang melakukan satu perbuatan tidak akan dianggap sebagai satu arahan kalau ia datang bukan secara lisan, main secara isyarat atau secara tulisan. Saya tulis, saya mesej kepada tuan-tuan, saya kata sebagai contoh, sila keluar daripada rumah masing-masing dan sila menuju ke tempat bagian-bagian. Itu tidak dianggap sebagai al-amru haqiqatan, tidak dinamakan sebagai al-amru. Walaupun dinamakan juga sebagai al-amru dari sudut al-majaz, dari sudut makna kedua iaitu makna majazi, boleh dianggap sebagai al-amru, tetapi adakah secara haqiqah bahasa, secara makna asal bagi kalimah al-amru, boleh tak sesuatu tulisan yang bila dibaca kita faham orang yang menulis mengarahkan kita untuk melakukan satu perbuatan, adakah itu dinamakan sebagai arahan di dalam ilmu bahasa Arab? Menurut Imam Al-Haramain Al-Juwaini itu tidak dinamakan sebagai arahan. Jadi begitu jugalah an-nahyu, sebab perbahasan tentang al-amru dan juga an-nahyu hampir sama dari segi definisi, kerana apa yang lawan bagi al-amru adalah an-nahyu, lawan bagi an-nahyu adalah al-amru. Jadi sebagaimana dalam perbahasan al-amru, sesuatu perintah tidak akan dinamakan perintah kalau ia bukan dengan secara lisan, maka begitu juga dalam perbahasan an-nahyu, sesuatu larangan tidak akan dianggap sebagai larangan kalau ia bukan bersifat lisan. Maknanya kalau saya tulis dalam tulisan itu, saya kata jangan pergi, la tazhabu ila makanin fulani, masalan, jangan pergi ke tempat bagian-bagian. Maka ketika itu itu tidak dianggap sebagai satu larangan kerana ianya adalah bersifat tulisan. Atau kita yang pernah belajar di Mesir, orang Arab kadang-kadang tak bagi kita buat satu benda, dia akan buat je. Contoh ya ulad, contoh, wahai anak-anakku jangan. Jadi itu adalah isyarat, itu bukan satu larangan. Walaupun orang yang menyatakan isyarat itu menginginkan supaya perbuatan yang dia tidak mahu dilakukan itu ditinggalkan oleh orang yang ditegah. Namun ia tidak dianggap sebagai satu larangan, kerana larangan dari sudut bahasa dia adalah apabila larangan itu bersifat lisan, bersifat lisan. Jadi kemudian disebutkan juga mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Larangan hendaklah ditujukan kepada orang yang lebih rendah kedudukannya daripada orang yang menegah. Sama macam perbahasan tentang al-amru. Imam Al-Haramain mensyaratkan satu arahan, satu perintah itu hanya akan dianggap sebagai satu perintah apabila ianya datang daripada satu pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Masalan, sebagai contoh, kalau saya mengarahkan anak-anak saya kata aghliqu kulla syai', tutuplah semua benda, maka itu dinamakan sebagai arahan kerana ketika itu ia datang daripada pihak yang tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Tapi kalau anak-anak saya kata kepada saya, ya baba la ta'kul, wahai ayah jangan makan, itu laranganlah. Kalau anak-anak saya kata sebagai contoh, ya baba kul al-an, wahai ayah makan sekarang, itu tidak dianggap sebagai perintah, kerana perintah mesti daripada yang tinggi kepada yang rendah. Bila anak-anak saya suruh saya makan, dia daripada yang rendah kepada yang tinggi. Jadi syarat bagi perintah di sisi Imam Al-Haramain
mesti daripada yang tinggi kepada yang rendah. Maka begitu jugalah an-nahyu, mesti daripada yang tinggi kepada yang rendah. Jadi kalau anak-anak saya kata pada saya, ya baba la ta'kulur ruz, wahai ayah, ya baba la ta'kulir ruz, jangan makan nasi, maka itu tidak dianggap sebagai larangan secara haqiqah, walaupun dianggap sebagai larangan secara makna majaz. Dan alhamdulillah pertemuan yang sebelum ini kita telah membicarakan tentang panjang lebar berkaitan dengan al-haqiqah dan juga al-majaz. Kemudian ala sabilil wujub, di dalam perbahasan ini juga Imam Al-Haramain Al-Juwaini, kenyataan beliau menunjukkan kalaulah sesuatu perintah itu bukan secara wajib ditaati. Main sebagai contoh, kalau saya kata kepada anak saya, ya auladi kulur ruz al-an in aradtum, wahai anak-anakku, makanlah nasi sekarang kalau kamu semua mahu. Jadi kalimah in aradtum itu menunjukkan arahan saya itu tidak mesti dilakukan. Saya tidaklah mewajibkan anak-anak saya untuk melakukan perbuatan yang disuruh, iaitu makan nasi. Maka ketika itu di sisi Imam Al-Haramain Al-Juwaini itu tidak dianggap sebagai satu perintah. Dan Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullah azza wa jal telah menjelaskan perkara ini, begitu juga dengan para ulama yang lain, bahawa sebenarnya pandangan yang kuat adalah al-amru, kalimah amara, ya'muru, amran, muru, apa sajalah kalimah yang terhasil daripada kalimah al-amru, daripada amrun, segala mushtaqat, segala kalimah-kalimah yang terpecah daripada kalimah amara ataupun daripada amrun, ianya sebenarnya boleh menunjukkan kepada arahan yang wajib dilakukan ataupun arahan yang tidak wajib dilakukan. Maknanya apa yang dipegang oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang mengatakan bahawa al-amru adalah istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Ala sabilil wujub ini adalah pandangan beliau, dan apa yang disebut oleh Imam Al-Isnawi sebagai contoh dalam Nihayatul Usul, menurut beliau ini tidak dianggap sebagai satu pandangan yang mu'tamad. Pandangan yang kuat mengatakan kalimah amara dia bukan hanya mesti menunjukkan arahan itu wajib dilakukan, tetapi kadang-kadang amara juga secara bahasa tidak dianggap masalah, tidak dianggap satu kesalahan kalau digunakan kalimah amara dengan maksud orang yang menyuruh itu tidak pula mewajibkan orang yang disuruh untuk melakukan perbuatan yang disuruh. Jadi sebab itu Imam Al-Isnawi sebagai contoh dalam Nihayatul Usul menyatakan, kalaulah sahabat Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bikaza, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyuruh kami untuk melakukan perbuatan bagian-bagian. Jadi perbuatan yang disuruh itu tidak dapat difahami daripada kenyataan ini bahawa ia adalah perbuatan yang wajib. Kerana kalimah amara dia tidak menunjukkan perbuatan itu wajib dilakukan. Mungkin perbuatan yang disuruh itu perbuatan yang wajib, atau perbuatan yang disuruh hanyalah perbuatan yang mustahab, perbuatan yang disunatkan untuk dilakukan. Berbeza kalau Nabi kata if'alu, izhabu, maka ketika itu yang digunakan adalah sighatul amr, bukan lagi kalimah amara, dan juga segala pecahan-pecahan daripada kalimah amara ataupun amrun. Jadi kalau Nabi menggunakan perintah, gaya perintah, contoh izhabu, kulu, ukhruju. Jadi ketika itu yang digunakan bukan lagi amara ataupun amrun ataupun segala mushtaqat, segala pecahan daripada amara ataupun amrun. Sebalik yang digunakan adalah sighatul amr. Maka sighatul amri fil rajih tufidul wujub. Maka kalau ia adalah satu perintah, bukan lagi dengan kalimah amara, tetapi digunakan kalimah sighatul amr, digunakan fi'lul amri, maka ketika itu dia akan memberi makna perbuatan yang disuruh adalah wajib. Jadi para ulama kita berdasarkan pandangan yang kuat membezakan di antara kalimah amara ataupun amrun dengan sighatul amr. Jadi begitu jugalah perbahasan dalam isu an-nahyu. Maka di sini disebut wan nahyu istida'u tarkibil qaul mimman huwa dunahu ala
sabilil wujub. Jadi bila diguna kalimah ala sabilil wujub, ini adalah pandangan yang dipegang oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang bagi beliau kalimah naha ataupun an-nahyu itu menunjukkan bahawa perbuatan yang dilarang itu wajib untuk ditinggalkan. Namun pandangan yang kuat seperti kalimah amara, begitu juga kalimah naha ataupun an-nahyu, iaitu kalimah an-nahyu boleh merujuk kepada sesuatu tegahan terhadap perbuatan yang haram, atau boleh juga ditujukan kepada tegahan daripada melakukan sesuatu perbuatan yang makruh. Jadi kalimah naha ataupun an-nahyu, kalau Nabi sebut naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kaza, Nabi melarang daripada melakukan perbuatan bagian-bagian. Perbuatan yang dilarang itu mungkin makruh, mungkin haram. Tetapi kalau Nabi menggunakan sighatun nahyi, Nabi kata la tazhab, ketika itu pandangan yang kuat sighatun nahyi tufidul wujub. Jadi dibezakan di antara an-nahyu dengan sighatun nahyi, begitu juga al-amru dengan sighatul amri. Jadi kalimah ala wizani ma taqaddama fi haddil amri, kata Imam Al-Mahalli, perbahasan an-nahyu ini adalah seperti apa yang telah dibincangkan pada perbahasan yang lepas. Ini adalah berkait dengan perkara-perkara yang telah saya sebutkan tadi. Antaranya lagi adalah dalam perbahasan al-amru, begitu juga an-nahyu, disyaratkan arahan mesti datang daripada yang tinggi kepada yang rendah. Namun pandangan yang kuat mengatakan arahan tidak disyaratkan mesti daripada tinggi ke rendah, bahkan daripada rendah ke tinggi atau dari satu level, daripada sama level itu juga dianggap sebagai arahan ataupun larangan. Jadi ucapan Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang berbunyi mimman huwa dunahu, ini adalah pandangan beliau, pilihan beliau. Namun di dalam ilmu usul fiqhi, pandangan yang kuat mengatakan tidak disyaratkan mesti yang menyuruh mesti lagi tinggi daripada yang disuruh dari sudut kedudukan. Begitu juga yang dilarang tidaklah mesti lebih rendah kedudukan daripada yang melarang. Bahkan kalau yang melarang itu lebih rendah kedudukan daripada yang orang yang dilarang, tetap dianggap sebagai satu larangan. Contoh kalau anak-anak saya kata kepada saya, ya baba la tatakallam, wahai ayah jangan cakap, itu dianggap sebagai larangan walaupun ia datang daripada pihak yang rendah kepada pihak yang tinggi. Kemudian dalam perbahasan al-amru disebut al-amru la yufidu takrar wala yufidul marrah wala yufidul fawr. Perintah tidak mesti tidak semestinya suatu perintah itu menunjukkan bahawa perbuatan yang diperintahkan mesti dilakukan secara banyak kali. Itu dalam perbahasan al-amru. Namun ada sedikit beza dengan an-nahyu. Sesuatu al-manhi anhu, sesuatu perbuatan yang ditegah, kalau sudah ditegah, maka perbuatan itu mesti berterusan untuk ditinggalkan. Maksudnya an-nahyu yadullu ala al-istimrar. Larangan menunjukkan bahawa perbuatan yang ditegah mesti terus menerus ditinggalkan. Kemudian an-nahyu juga yadullu ala al-fawr. Sesuatu larangan menunjukkan bahawa perbuatan yang ditegah mesti segera ditinggalkan. Jadi kalau saya kata pada anak-anak saya, la tushahidu televizion fi hadzal waqtil fulani, jangan tengok TV daripada jam sekian-sekian, pada pukul sekian-sekian, jangan tengok TV. Maka itu adalah satu larangan. Bila ia satu larangan, seseorang yang dilarang tidak dianggap sebagai mendengar ucapan yang melarang, melainkan dia meninggalkan serta-merta perbuatan yang dilarang. Jadi di sinilah ada sedikit perbezaan disebut oleh para ulama. Ada perbezaan sedikit di antara al-amru dan juga an-nahyu, kerana berdasarkan pandangan yang kuat, al-amru la yufidul fawr wa la yufidut takrar. Perintah tidak menunjukkan bahawa perbuatan yang disuruh mesti dilakukan segera. Perintah juga tidak menunjukkan perbuatan yang disuruh mesti dilakukan berulang kali. Namun pandangan bagi al-nahyu pula, an-nahyu yufidul fawr wan nahyu yufidut takrar. Sesuatu larangan adalah mesti dilakukan segera, sesuatu larangan mestilah
dilakukan secara berulang kali. Maksudnya seseorang yang sudah ditegah daripada melakukan satu perbuatan. Contoh macam anak-anak saya tadi. Bila saya kata, ya auladi, la tushahidu televizyun al-an, falaysa al-waqta waqtul musyahadah, lianna al-waqta al-an waqtul muraja'ah. Contoh, saya kata pada anak-anak saya, jangan tengok TV sekarang, sebab sekarang bukan masa dia tengok TV. Sekarang masanya adalah untuk study, untuk belajar. Maka anak-anak saya tidak dianggap sebagai orang yang mengikut perintah saya tadi, yang berusul larangan, melainkan kalau mereka tutup TV serta-merta dan mereka tak, lepas dah tutup tu 2-3 minit lepas tu bukan buka balik, terus tutup sampailah saya benarkan mereka buka TV semula. Jadi ucapan ala wizani ma taqaddama fi haddil amri, kebanyakan masalah al-amru dan juga an-nahyu hampir sama, melainkan pada isu al-fawriyah dan juga at-takrariyah. Di sini ada perbezaan, sama ada kena buat segera atau tidak, begitu juga sama ada kena buat berulang kali ataupun tidak. Ada beza di antara al-amru dan juga an-nahyu. Seterusnya, Imam Al-Haramain Al-Juwaini mendatangkan matan yang berbunyi wa yadullu ala fasadil manhiyi anhu. Sesuatu larangan secara mutlak itu akan menunjukkan bahawa perbuatan yang dilarang adalah batal, fasid, kalau dilaksanakan juga. Saya telah melarang seseorang daripada melakukan sesuatu perbuatan. Kalau perbuatan itu tiba-tiba dilakukan walaupun saya dah larang, maka ketika itu perbuatan itu dianggap batil ataupun fasid. Kalaulah arahan itu arahan Allah, arahan Nabi SAW, maka orang yang melakukan perbuatan yang ditegah oleh Allah dan ditegah oleh Nabi SAW, perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah. Bila sebut batil, maksud dia tidak sah, tidak sah ataupun fasid. Inilah perbahasan yang ingin dibincang pada hari ini sebenarnya, kerana berdasarkan kitab syarah Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki yang digelar dengan nama Qurratul Ain, beliau telah menyatakan bahawa Imam Al-Mahalli tidak mendatangkan sama sekali huraian bagi kenyataan ataupun bagi matan yang berbunyi wa yadullu ala fasadil manhi anhu. Dan saya telah sebut di bahagian mukaddimah tadi, Imam Al-Mahalli berdasarkan 6 manuskrip, saya rujuk, saya tahqiq kitab ni berdasarkan 7 manuskrip. 6 manuskrip mendatangkan huraian Imam Al-Mahalli bagi tajuk ini, manakala satu sahaja manuskrip yang tidak mendatangkan huraian Imam Al-Mahalli, bahkan tidak disebut sama sekali matan yang berbunyi wa yadullu ala fasadil manhi anhu. Maka tahulah kita bahawa Imam Al-Hattab Al-Maliki, sewaktu beliau menghuraikan syarah Al-Imam Al-Mahalli, nuskhah syarah Imam Al-Mahalli yang digunakan oleh beliau adalah kebetulannya nuskhah yang tidak ada huraian Imam Al-Mahalli, sedangkan nuskhah lain sebenarnya ada. Maka dengan sebab itulah insya-Allah pada hari ini kita akan meneliti satu persatu kenyataan Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jal, untuk kita mengambil manfaat daripada kenyataan beliau. Walaupun sebelum ni kita baca syarah Imam Al-Hattab Al-Maliki, kita tak baca pun syarah Imam Mahalli. Namun untuk hari ini disebabkan kebetulannya ada benda yang perlu untuk kita sama-sama teliti, iaitu berkait dengan pandangan Imam Al-Mahalli sewaktu menghuraikan matan ini, yang telah tidak dihuraikan oleh Imam Allahumma salli ala sayyidina Rasulullah, tidak dihuraikan pula oleh Imam Al-Hattab Al-Maliki. Maka elok untuk kita membacanya supaya kita dapat meneliti dengan baik insya-Allah. Baik, kita akan baca hari ini saja kita akan baca syarah Imam Mahalli, sebab setiap hari Rabu kita tak setiap hari Ahad kita tak baca syarah Imam Mahalli, kita baca Qurratul Ain. Namun disebabkan masalah ini didakwa oleh Imam Al-Hattab, tidak disebut di Imam Mahalli, sedangkan berdasarkan manuskrip yang lain sebenarnya ada, maka kita baca pada hari ini insya-Allah. Qala Sayyiduna Al-Imam Al-Jalal Al-Mahalli rahimahullahu azza wa jalla wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhi wa talamizatihi wa qurra'i syarhihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahihi, Allahumma amin. Wa yadullu an-nahyul mutlaqu syar'an ala fasadi al-manhiyyi anhu. Larangan yang bersifat mutlak
Maksud larangan bersifat mutlak iaitu larangan yang kosong. Larangan yang tidak ada sebarang bukti luar, tidak ada sebarang qarinah yang menunjukkan larangan itu menghalalkan perbuatan yang maafkan saya. Larangan mutlak di sini maksudnya larangan yang tidak mempunyai sebarang qarinah yang menunjukkan bahawa perbuatan yang ditegah kalau dilakukan akan sah. Maknanya yang ada hanya semata-mata larangan. Contoh kalau Allah Ta'ala sebut wala taqtulu auladakum, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu. Tak disebut pula di sini sekiranya kamu bunuh juga anak-anak kamu, sebenarnya aku taklah marah kepada kamu. Contoh, hanya disebut wala taqtulu auladakum, ataupun Allah Ta'ala sebagai contoh sebut lagi dalam An-Nahyu wala taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Jadi kalau kita tengok tidak disebutkan pula, tapi di sini sebut innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Katakanlah satu larangan yang hanya semata-mata larangan. Contoh kalau Nabi SAW sebut kepada para sahabat, la takhruju min hadzal masjidi, jangan keluar daripada masjid ini. Contoh kalau Nabi SAW meminta para sahabat jangan keluar daripada masjid baginda Nabi ketika itu. Kalau para sahabat keluar juga, adakah para sahabat telah melakukan satu perbuatan yang dianggap tidak sah? Dianggap perbuatan itu batil. Kalau perbuatan itu sebagai contoh, macam Allah Ta'ala sebut, katakan contoh, sebagai contoh katakan, kita ambil contoh tadilah biar supaya mudah untuk kita faham. Kalau katakan Nabi tak bagi kita daripada melakukan satu perbuatan, kalau dilakukan juga perbuatan yang disuruh, adakah perbuatan itu menunjukkan, adakah larangan itu menunjukkan perbuatan yang ditegah itu kalau dilakukan juga akan dianggap batil dan juga fasid? Jadi kalau semata-mata yang ada hanyalah larangan tanpa disebut status perbuatan itu kalau dilakukan adakah ia fasid ataupun tidak, maka kata Imam Al-Haramain dalam menghuraikan matan Al-Waraqat, wa yadullu nahyul mutlaqu syar'an, secara syarak syariat telah menunjukkan bahawa sebarang tegahan yang bersifat mutlak, maksudnya ghair muqayyad, yang tidak mempunyai sebarang ikatan, yang tidak mempunyai sebarang qarinah yang menunjukkan status perbuatan yang ditegah itu adakah ia fasid ataupun tidak, pandangan yang kuat akan mengatakan larangan bersifat mutlak akan menunjukkan ala fasadil manhiyi anhu, akan menunjukkan perbuatan yang ditegah itu kalau dilakukan juga ia akan dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah, perbuatan yang fasid. Lalu kata Imam Al-Mahalli rahimahullahu azza wa jal, bagi siapa yang belum lagi download, tolong download di bawah tu, di bahagian komen tu saya dah datangkan dah datangkan link dia supaya kita sahabat boleh tengok teks Imam Al-Mahalli rahimahullahu azza wa jal. Kemudian kata Imam Al-Mahalli fil ibadat, tak kiralah sama ada tegahan itu berkait dengan perbuatan yang ditegah yang termasuk dalam kategori ibadat. Fil ibadati sawa'un nuhiya anha li'ainiha, sama ada, kata Imam Al-Mahalli, sama ada larangan terhadap suatu ibadah itu disebabkan kerana ibadah itu sendiri ditegah. Maksudnya Allah Ta'ala pernah menegah sesuatu ibadah. Kalau dibuat juga ibadah tersebut, maka adakah ibadah yang ditegah itu sah ataupun tidak? Maka pandangan yang kuat akan mengatakan tidak sah. Tidak sah kerana apa? Bukan pandangan yang kuat. Apa yang disebutkan oleh Imam Al-Mahalli sini menunjukkan perbuatan itu tidak sah kerana tegahan itu merujuk langsung kepada ibadah itu sendiri. Maknanya kalau orang tanya kenapa ibadah ini tegah, kerana ibadah tersebut. Apa contoh? Kasalatil haidhi wa sawmiha. Contohnya seperti solat orang perempuan yang didatangi haid, begitu juga dengan puasa orang perempuan yang didatangi haid. Kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala menegah wanita
yang didatangi haid daripada melakukan solat. Begitu juga baginda Nabi alaihi salatu wasallam telah menegah wanita-wanita yang didatangi haid daripada melakukan puasa. Sedangkan solat dan puasa secara umum itu adalah ibadah. Dia bukannya satu benda yang bersifat adah, dia adalah ibadah. Cuma ditegah. Lalu para ulama mengkaji, kenapa tegahan ini berlaku? Adakah kerana dia solat? Maknanya asal dia solat, semua solat tak boleh dilakukan? Solat dituntut untuk dilakukan. Adakah kerana perempuan itu perempuan haid? Lalu disebabkan dia adalah wanita haid, dia tak dibenarkan solat? Kalaulah sebab dia semata-mata dia wanita haid, maknanya bukan takat sembahyang, semua ibadahlah sepatutnya tidak boleh dilakukan. Lalu tiba-tiba orang perempuan yang datang haid, dia boleh berselawat, dia boleh melakukan ibadah-ibadah yang tidak ditegah. Jadi akhirnya, kesimpulan akhir yang menunjukkan sebab mengapa salat wanita haid dan puasa wanita haid ditegah adalah kerana ia adalah salat yang dilakukan oleh wanita haid. Bukan sebabnya salat, bukan sebabnya wanita haid, tetapi rangkuman daripada dua ini. Wanita haid yang mengerjakan salat, wanita haid yang mengerjakan puasa. Jadi puasa wanita haid dan juga salat seorang wanita haid itu adalah sebab mengapa ibadah ini ditegah. Jadi apabila tegahan itu merujuk langsung kepada perbuatan ibadah itu sendiri, di sini contohnya adalah salat wanita haid. Lagi contoh lain, puasa yang dilakukan oleh wanita haid. Maka apabila tegahan itu merujuk kepada ibadah itu sendiri, kerana ia ibadah yang namanya bagian-bagian lalu ia ditegah, maka kalau dibuat juga ada wanita haid yang solat juga atau wanita haid yang melakukan juga puasa, pertama dia berdosa sebab dia telah melanggar arahan Allah Azza wa Jal. Yang kedua, solatnya tidak sah, puasanya juga tidak sah. Okey, itu yang pertama. Auli amrin lazimin laha, ataupun ibadah itu ditegah kerana sebab ataupun kerana ada satu perkara yang perkara itu melazimi ibadah. Tajuk kita sekarang ni kita berada di bawah perbahasan tentang ibadah yang ditegah. Nanti kita akan masuk pula muamalat yang ditegah. Jadi kalaulah larangan itu berkait dengan ibadah, dalam masa yang sama bila dikaji balik, bukanlah tegahan itu kerana ibadah. Sebaliknya tegahan itu merujuk kepada satu benda lain. Bukan ibadah, benda lain. Cuma benda lain itu tidak dapat dipisahkan daripada ibadah. Oleh kerana benda itu berdepek dengan ibadah dan tak dapat dipisahkan, tak dapat kita nak buat satu keadaan yang mana kita melakukan ibadah tersebut dalam keadaan benda yang bertepek dengan ibadah itu tidak wujud. Tak mampu kita nak buat begitu kerana benda itu memang sentiasa akan melazimi, akan bertepek dengan ibadah tersebut. Maka ini juga akan menyebabkan ibadah itu kalau dibuat juga tidak sah, walaupun tegahan bukan sebenarnya kepada ibadah itu, tetapi tegahan merujuk kepada satu benda lain yang benda itu tidak dapat dipisahkan daripada ibadah. Apa contoh? Kata Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jal, ka sawmi yawmin nahri was-salati fil awqati al-makruhah. Contohnya adalah puasa pada hari raya korban. Puasa pada hari raya korban. Kalau kita tengok puasa pada hari raya korban. Kalau kita tengok puasa pada hari raya korban, kenapa ditegah? Adakah kerana ia puasa? Kerana ia puasa maka ia ditegah. Kalau kita kata begitu, maknanya asal siapa-siapa puasa, dia ditegah. Maknanya bukan sebab puasa. Mengapa dia ditegah? Setelah dikaji, didapati tegahan berpuasa pada hari raya puasa. Di sini sebut yauman nahr, ka saumi yaumin nahri, seperti berpuasa pada hari raya korban. Begitu juga kalau berpuasa pada hari raya fitri, hari raya puasa. Kenapa? Kerana rupa-rupanya tegahan itu adalah orang yang berpuasa pada hari raya, dia telah menolak jemputan Allah Azza wa Jalla untuk menjadi tetamu Allah.
dia menolak untuk menjadi tetamu Allah. Itu sebabnya. Setelah dikaji, bukan kerana puasa, tetapi kerana dia menolak jemputan Allah untuk orang itu menjadi tetamu Allah. Dia tidak mahu menjadi tetamu Allah, sedangkan Allah sudah menjemputnya menjadi tetamu Allah pada hari tersebut. Sebagai contoh, kita boleh bayang-bayangkanlah, walillahil masalul a'la. Kita bayang-bayangkan kalau satu orang jemput kita ke rumah dia. Lepas tu dia sediakan makanan. Lepas tu dia kata, sila makan, saya buat khusus untuk kamu sebagai tetamu saya. Sila makan. Tiba-tiba kita kata, saya tidak mahu makan. Maknanya ketika itu orang itu tidak mahu menjadi tetamu kepada orang tersebut, kerana dia tidak mahu makan. Jadi begitu juga pada hari raya Korban, begitu juga hari raya puasa. Allah Azza wa Jalla mahu kita menjadi tetamu Allah. Seakan-akan Allah menyediakan juadah yang pelbagai, minta kita makan. Tiba-tiba kita tak makan sebab puasa. Maknanya kita ditegah ketika itu oleh Allah Azza wa Jalla untuk berpuasa pada hari raya Korban, bukan kerana puasa, tetapi kerana orang yang berpuasa pada hari raya Korban, dia akan menolak pelawaan Allah Azza wa Jal. Dia menolak pelawaan Allah Azza wa Jal, maka masalah ataupun masalah kita panggil diafatullah. Maka tegahan itu sebenarnya merujuk kepada tarkud diafah. Tidak mahu menerima ketetamuan, tidak mahu menjadi tetamu Allah. Maka dengan sebab itulah asal mengapa orang itu ditegah. Namun apabila dia ditegah daripada menolak pelawan Allah, maknanya perbuatan sebab tegahan itu adalah kerana menolak pelawaan, menolak untuk menjadi tetamu Allah. Macam mana dia nak buat? Saya nak katanya benda ni dia bertepek dengan puasa. Macam mana satu orang dia nak cuba fikir, dia nak tetap menjadi orang yang menjadi tetamu Allah, tetapi dalam masa sama dia berpuasa. Macam mana nak buat? Dia tetap nak jadi tetamu Allah pada hari raya Korban, dengan keadaan dia tak nak pula buka puasa. Maknanya dia tetap berpuasa, tetapi dalam masa yang sama dia boleh menjadi tetamu Allah. Tak mampu. Sebab tidak mahu menjadi tetamu itu sangat bertepek dengan puasa. Maknanya kalau berpuasa, automatik kamu tidak mahu menjadi tetamu Allah. Kalau kamu mahu menjadi tetamu Allah, kamu kena makan makanan yang disediakan pada hari itu. Seakan-akan Allah menjamu kita, Allah buat rumah terbuka untuk kita datang bergembira pada hari itu. Jadi asal tegahan bukan kepada isu puasa, tetapi isunya tidak mahu menjadi tetamu. Cumanya isu tetamu sangat berdepek, dia tidak mampu berpisah dengan Allahumma salli ala sayyidina Nabi alaihi salatu wasallam, tidak mampu berpisah dengan isu puasa. Kalau maksud dia, kamu ada dua pilihan. Kalau kamu nak jadi tetamu Allah, kamu kena buka puasa. Kalau kamu tetap mahu berpuasa, kamu menolak untuk menjadi tetamu Allah, sedangkan Allah meminta kamu, mewajibkan kamu untuk menjadi tetamunya pada hari raya Korban. Maka kata Imam Al-Mahalli rahimahullah, "Aw li amrin lazimin laha ka shaumi yaumin nahri." Maka contoh bagi sesuatu ibadah yang dilarang kerana benda lain yang benda itu bertepek dengan ibadah. Contohnya apa? Seperti puasa pada hari raya Korban. Kerana tegahan itu merujuk kepada tidak mahu menjadi tetamu Allah, tarku diafatillah. Dalam masa yang sama, tarku diafatillah akan yulazim, akan bertepek, akan melazimi, akan sentiasa beriringan dengan sikap berpuasa. Jadi apabila arahan tegahan itu walaupun tidak merujuk kepada ibadah secara khusus, kerana kalau Allah kata tak boleh puasa, maknanya hari-hari lain pun tak boleh puasa, sedangkan boleh puasa. Jadi maknanya larangan itu bukan kerana puasa, tetapi larangan itu kerana menolak menjadi tetamu Allah. Cuma menolak menjadi tetamu Allah bertepek pula dengan puasa. Maka siapa yang puasa juga pada hari raya Korban, adakah dia dianggap melakukan puasa yang sah? Tidak sah. Puasanya dianggap sebagai puasa yang tidak sah, kerana dia telah menolak untuk menjadi tetamu Allah, dan tidak mahu menjadi tetamu Allah sangat beriringan dan tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan
puasa pada hari tersebut. Begitu juga wassalati fil awqatil makruhah. Contoh lain kita dilarang daripada melakukan salat pada waktu-waktu yang makruh. Dalam mazhab Imam Syafi'i pandangan yang kuat iaitu makruh di sini makruh karahatat tahrim. Perbuatan salat pada waktu-waktu yang dilarang ini, yang makruh ini, maksud makruh di sini adalah makruh karahatat tahrim. Maknanya perbuatan yang dilarang, yang larangan ia adalah bermaksud kalau buat juga kita telah melakukan perbuatan haram. Bila disebut makruh kadang kita kata kalau buat tak berdosa. Tapi yang masuk makruh di sini adalah makruh karahatat tahrim. Makruh karahatat tahrim maknanya kalau kita buat juga perbuatan tersebut kita berdosa. Maknanya makruh karahatat tahrim sama dengan maksud haram. Haram dan makruh karahatat tahrim sama. Secara mudahnya kita kata sama. Sebab dulu saya sebelum datang ke Mesir pernah ada salah seorang ustaz saya di Malaysia dulu sebut makruh karahatat tahrim dia bukan haram tapi dah dekat sangat dengan haram. Dah dekat sangat dengan haram. Jadi itulah yang saya pegang. Bila saya sampai ke Mesir, sewaktu saya belajar dengan Fadilatul Syekh Said bin Shaltut Asy-Syafi'i, beliau menjelaskan bahawa makruh karahatat tahrim ini istilah dalam mazhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man sebenarnya. Ini bukan istilah mazhab Syafi'i. Istilah mazhab Syafi'i dia ada makruh, dia ada haram. Dia tak ada istilah makruh karahatat tahrim, makruh karahatat tanzih asalnya. Namun apabila Allahumma salli ala sayyidina Nabi alaihi salatu wasalam, apabila istilah ini tersebar, istilah mazhab Imam Abu Hanifah ni digunakan oleh orang ramai, lalu akhirnya istilah ini digunakan juga oleh para fuqaha kita dalam kitab-kitab mereka, walaupun pada asalnya makruh karahatat tahrim dan juga makruh karahatat tanzih, dia bukan asal istilah dalam mazhab Sayyidina al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Jadi bila sebut fil awqatil makruhah, jadi maksud di sini kata para ulama al-makruh karahatat tahrim. Makruh karahatat tahrim kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, beza di antara haram dengan makruh karahatat tahrim adalah hanya dari sudut dalil yang mengharamkan itu, dalil qat'i ataupun zanni. Kalau dalil yang mengharamkan itu adalah dalil qat'i, maka perbuatan yang diharamkan itu namanya haram. Tapi kalau dalil yang mengharamkan itu adalah dalil zanni, maka perbuatan yang dilarang, yang diharam itu dinamakan makruh karahatat tahrim. Tapi kalau perbuatan itu ditegah tapi tidak sampai ke tahap haram, dalam mazhab Imam Abu Hanifah akan digunakan makruh karahatat tanzih. Jadi makruh karahatat tanzih dalam mazhab Imam Abu Hanifah sama erti dengan kalimah makruh dalam mazhab kita. Cuma makruh karahatat tahrim sama erti dengan definisi al-haram dalam mazhab kita, mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Baik, balik kepada contoh yang datangkan oleh Imam Al-Mahalli rahimahullah. Kata Al-Imam Al-Mahalli, was-salati fil awqatil makruhah, sembahyang pada waktu-waktu yang diharamkan. Contoh lepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh kita diharamkan untuk solat. Bila lagi kita diharamkan untuk solat? Ketika matahari sedang naik. Ketika matahari muncul, ketika matahari terbit. Start daripada matahari mula terbit daripada ufuk timur, sampailah matahari tinggi segalah. Dalam bahasa Arab panggil ar-rum, setinggi satu batang tombak. Jadi maknanya kalau ikut ahli-ahli falak di Malaysia, iaitu matahari daripada mula terbit tu, iaitu ketika masuk waktu syuruk. Kita tengok di kita punya kalender, syuruk pukul berapa, itu adalah matahari mula terbit. Sampai bila pengharaman ini? Sampai matahari setinggi satu batang lembing. Iaitu kalau ikut ahli falak di sini, sekitar 28 minit daripada waktu syuruk sampai ke 28 minit, itu adalah waktu yang diharamkan. Contoh, pagi tadi, syuruk katakan pukul 7.30 pagi, 7.30 sampai pukul 28 minit, maknanya sampai pukul 7.58, itu diharamkan solat. 7.59, maknanya kita dah, ketika itu sudah terkeluar matahari, ketika itu sudah setinggi satu batang lembing, maka ketika itu dah boleh solat. Okey, kenapa? Kalau kita tengok banyak lagi lah tak boleh sembahyang masa lepas asar, ataupun antaranya lagi tidak boleh solat
semasa matahari terbenam tu. Ketika matahari terbenam itu, mula hilang matahari itu, dalam keadaan masih ada lagi dia punya lingkaran itu, masa tu haram salat. Jadi antara sebabnya, bila dikaji oleh para ulama, meneliti hadis Nabi dan sebagainya, mereka mendapati pengharaman salat ketika itu adalah kerana waktu itu waktu orang yang tidak menyembah Allah dalam agama-agama yang lain, mereka akan beribadah cara mereka. Maksudnya mereka akan menyembah sembahan mereka sewaktu itu. Jadi pengharamannya bukan kena solat. Sebab kalaulah solat itu diharamkan, semestinya mana-mana semayang pun tak boleh buat. Tapi semayang lain boleh buat pula. Maksudnya bukan sebab semayang. Tapi sebab apa? Sebab kerana waktu itu adalah waktu orang bukan Islam sebahagiannya menyembah sembahan mereka. Lalu Allah Azza wa Jalla tidak mahu kita dan juga orang bukan Islam seperti sama. Dibezakan dengan cara tidak boleh orang Islam sembahyang pada waktu itu. Maksudnya itulah sebabnya. Cumanya sebab ini sangat melazimi solat ketika itu. Maknanya tegahan sembahyang, kenapa kena tegah? Kerana waktu itu waktu sembahan orang bukan Islam. Okey. Saya nak katanya benda ini dia bukan isunya tegahan itu pada ibadah, bukan pada sembahyang, tapi kerana benda lain. Cuma benda lain ini dia bertepek, tak mampu dipisahkan daripada solat. Maka ketika itu agak-agak macam mana kita nak buat? Saya nak sembahyang juga ketika matahari terbit contohnya. Dalam masa yang sama, saya nak hilangkan waktu orang bukan Islam beribadah. Sedangkan orang bukan Islam memang akan beribadah waktu tu. Kalau kita yang pernah belajar di Mesir sebagai contoh, sewaktu kita naik Gunung Tur Saina, kalau ingat lagi, sewaktu matahari muncul tu kita tengok orang Jepun buat apa. Mereka akan bergembira dan mereka akan seakan-akan sujud kepada matahari. Mereka menunduk kepada matahari. Jadi di situ, maknanya itu ibadah. Ibadah. Jadi macam mana saya nak buat? Saya nak sembahyang juga masa tu contohnya. Dalam masa yang sama, saya tidak mahu melakukan sebab yang dengan kerana itulah solat ketika itu diharamkan. Iaitu, saya nak mengelakkan waktu itu daripada menjadi waktu sembahyang orang bukan Islam. Sedangkan memang itulah waktunya. Tak mampu. Sebab bila saya sembahyang saja, ketika waktu itu, saya sudah bersama dengan orang bukan Islam berkongsi dari sudut waktu. Kalau saya tak mau berkongsi dengan mereka, saya tak boleh sembahyang waktu tu. Tapi kalau saya sembahyang juga pada waktu tu, walaupun sembahyang tidak haram, bukanlah larangan itu disebabkan sembahyang, tetapi benda yang menyebabkan tegahan itu berlaku melazimi solat ketika itu. Maka oleh kerana dia melazimi solat, tidak mampu dipisahkan, maka siapa yang sembahyang pada waktu-waktu tersebut, sembahyangnya tidak sah, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia juga berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Ia berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu dalam isu sembahyang pada waktu-waktu yang diharamkan ni, ada perincian dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Mana sembahyang yang boleh? Contoh sembahyang yang boleh kalau kita tak sembahyang lagi, sembahyang qabliyah. Katakan macam pagi tadi, saya terlewat sikit, saya baru bangun, lepas tu masuk bilik air, masa tu orang tengah azan subuh. Saya siap-siap semua, saya sampai ke surau, orang dah sembahyang fardu subuh. Bila orang dah sembahyang fardu subuh, saya pun terus sembahyang fardu subuh. Tapi saya tak sempat nak buat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi waktu 2 rakaat, waktu solat yang mendahului solat ni, sembahyang ratib yang bersifat qabliyah ini, dia boleh dilakukan sebelum solat atau selepas solat. Yang penting waktu belum masuk lagi. Waktu belum habis lagi. Jadi solat 2 rakaat subuh itu sama ada buat sebelum subuh, dan itu yang paling afdal. Bila masuk subuh, sebelum sembahyang fardu, kita sembahyang 2 rakaat. Kalau tak buat masa tu pun, sebenarnya waktu dia memanjang. Maksudnya waktunya bermula daripada start masuk subuh, berakhir dengan habisnya waktu subuh. Jadi lepas sembahyang subuh, saya tengok jam syuruk pukul 7.30. Saya berzikir, habiskan musabah asyarah dan sebagainya. Kemudian pukul 7.25, tinggal lagi 5 minit nak masuk syuruk. Jadi saya pun sembahyang 2 rakaat. Baik ikutnya saya tak boleh sembahyang waktu tu. Tetapi ada sembahyang yang dibolehkan. Itu dibincangkan secara terperinci dalam kitab-kitab fiqah lah. Kita belajar kitab usul fiqh, kita tak bacalah tentang isu-isu fiqah tadi. Baik. Jadi ini contoh ibadah yang ditegah. Kalau tadi mula-mula isu solat orang perempuan haid kerana ia adalah solat wanita haid. Maknanya dia sekali solat dan pelakunya.
inilah penyebab pengharaman. Bukan sebabnya solat semata-mata, bukan sebabnya haid. Tetapi kerana solat yang dilakukan oleh wanita haid. Ini merujuk larangan yang merujuk terus ibadah. Tetapi ada juga larangan yang bukan merujuk kepada ibadah tetapi merujuk kepada benda lain. Cuma benda lain ini dia bertepek dengan ibadah. Macam mana pula kalau benda lain itu tidak bertepek dengan ibadah? Kita akan lihat di akhir perbahasan. Cuma sekarang pukul 4 sekarang pukul 4. Patutnya pukul 4 kita berhenti Okey, kita tengok sikit lagi. Qala rahimahullahu azza wa jalla wa fil muamalati in raja'a ila nafsil aqdi kama fi bai'il hasati. Begitu juga dalam isu muamalat begitu juga dalam isu muamalat. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah, isu muamalat ni panjang Dia lebih terperinci sikit sebab kita kena tengok apa dia bai'ul hasah, kemudian kita akan tengok apa dia bai'ul malaqih, apa pula isu bai' dirham bidirhamain. Jadi saya rasa kalau kita nak baca isu larangan yang merujuk kepada muamalat, kita akan mengambil masa dekat setengah jam dan kelas kita diperuntukkan hanya sejam. Jadi saya rasa mungkin kita tangguhkan perbahasan berkenaan dengan muamalat dengan larangan yang merujuk kepada muamalat pada pertemuan yang akan datang insya-Allah Subhanahu Wa Taala biiznillah azza wajalla. Jadi hari ini kita masuk kepada isu ibadat. Jadi maknanya nak katanya sesuatu ibadah yang ditegah akan dianggap tidak sah kalau dilakukan juga sekiranya larangan itu terus merujuk kepada ibadah itu sendiri atau dia adalah merujuk kepada benda lain, cuma benda itu tidak dapat dipisahkan daripada ibadah yang dilakukan. Adapun sekiranya larangan itu merujuk kepada benda lain dan benda lain itu pula boleh dipisahkan daripada ibadah, maksudnya ghair lazim, boleh dipisahkan, nanti akan dibincangkan oleh Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jalla di perbahasan akhir. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan telitinya pada hari Ahad minggu hadapan. Begitu juga dengan isu tegahan daripada melakukan sesuatu akad, sesuatu muamalat. Adakah ia merujuk kepada akad itu sendiri atau merujuk kepada benda yang bukan akad tetapi dia melazimi akad, atau dia merujuk kepada benda lain yang tidak melazimi akad. Itu juga akan dibincangkan di pertemuan yang akan datang sekiranya kita masih diberikan usia oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga diberkati Allah Azza wa Jalla. Nampaknya itu saja perbahasan kita pada hari ini, dan tajuk yang akan kita bawa pada minggu depan masih lagi pada tajuk An-Nahyu yadullu ala fasadil manhiyi anhu. Larangan akan menunjukkan perbuatan yang dilarang akan menjadi batil, akan menjadi fasid. Maksudnya ghairu sahih, tidak akan sah kalau dilakukan. Cuma bukan secara mutlak rupa-rupanya, ada perinciannya. Alhamdulillah hari ini kita telah melihat perinciannya pada ibadah, iaitu ibadah tidak akan sah kalau dilarang oleh Allah Azza wa Jal sekiranya larangan itu merujuk kepada ibadah itu sendiri atau merujuk kepada bukan ibadah. Bukan merujuk kepada ibadah itu sendiri tapi merujuk kepada benda lain. Cuma benda lain itu tidak dapat dipisahkan daripada ibadah. Maka ketika itu ibadah pada dua kategori ini yang telah dilarang, kalau dilakukan juga pelakunya berdosa. Yang pertama, kalau dia buat dengan sengaja. Dan yang kedua, pelakunya itu tidak, perbuatan yang dilakukan, ibadah yang dilakukan itu dianggap tidak sah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kefahaman kepada kita biiznillah subhanahu wa ta'ala. Okay, ada satu soalan yang ditanya sini. Cuma soalan ni berkaitan dengan fiqah. Sebenarnya kelas kita bukan kelas fiqah. Kelas fiqah nanti saya cadangkan tuan-tuan jangan lepaskan peluang dengan satu kelas yang di peringkat Ruak Jawi. Kita dah mengadakan satu kelas iaitu pada setiap hari Selasa. Kelas Ustaz Azam. Kelas Ustaz Azam rasanya hari Selasa ke hari Rabu? Cuba tengok sekejap. Saya terlupa jadualnya. Sama ada hari Selasa atau hari Rabu. Itu pada jam 9.30 pagi kalau saya tak silap. Kelas kitab Safinatun Najah. Di situ akan dibincangkan perbahasan-perbahasan fiqah oleh Syekh Al-Ustaz Muhammad Azam bin Bahadur. Ustaz Muhammad Nur Azam bin Bahadur akan menerangkan perbahasan-perbahasan fiqah yang berkait dengan hukum hakam. Jadi soalan-soalan seperti berkaitan dengan fiqah boleh
tuan-tuan, puan-puan rujuk kepada beliau sendiri yang akan membaca kitab Safinatun Najah pada setiap hari Selasa atau Rabu. Saya rasa hari Rabu. Tak silap saya pada hari Rabu. Seingat saya pada hari Rabu. Jadi soalan-soalan seperti berkaitan dengan fiqh boleh tanya pada beliau. Cuma kebetulan dah ditanya di sini berkenaan dengan orang perempuan haid baca Al-Quran dengan niat zikir. Kata para ulama kita dalam mazhab Imam Syafi'i, dan isu ni berlaku khilaf lah. Dalam mazhab kita pun ada beberapa pendapat. Cuma yang disebutkan oleh hari Rabu 9:30 pagi. Jadi jangan lepaskan peluang. Setiap hari Rabu 9:30 pagi. Minggu lepas Ustaz Azan dah baca mukaddimah. Main tak masuk dalam kitab lagi. Baru baca mukaddimah yang ditulis oleh Ustaz Nazrul Nasir. Dan insyaAllah hari Rabu ini pada jam 9:30 pagi beliau akan mula masuk kitab Safinatun Najah, kitab yang sangat sesuai kepada semua lapisan masyarakat, yang ditulis oleh Syekh Abdullah Sumair, Syekh Abdullah bin Sumair Al-Hadrami, yang mana kitab ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dan mudah. Jadi benda-benda basic ni boleh dibaca dan dipelajari melalui beliau insya-Allah Azza wa Jal. Jangan lepaskan peluang. Tulis dalam kita punya jadual tu, hari Rabu 9:30 pagi, jangan lepaskan peluang. Tapi kalau tak ada peluang, kelas berakam. Kelas berakam boleh tengok pada waktu-waktu lapang tuan-tuan. Cuma balik kepada soalan yang ditanya berkenaan dengan zikir bagi wanita haid, baca Al-Quran dengan niat zikir. Jadi kata para ulama kita dalam mazhab Imam Syafi'i ada khilaf, dalam isu dia ada khilaf sikit. Cuma pendapat yang disebut oleh yang boleh kita anggap sebagai pendapat kuat ialah dalam mazhab kita, sekiranya ayat Al-Quran itu termasuk dalam zikir. Contoh, katakan kita setiap pagi ada zikir kita iaitu Al-Musabba'at Al-Asharah. Jadi kalau kita tengok Al-Musabba'at Al-Asharah tu, 10 zikir itu semuanya ayat Quran melainkan 3. Melainkan 4. Melainkan 4 saja bukan ayat Quran, iaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Kemudian kita akan selawat. Kemudian kita akan berdoa Allahumma ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fa'al bi wa bihim ajilan wa ajilan fid din wad dunya wal akhirah ma anta lahu ahlu wa la taf'al bina ya maulana ma nahnu lahu ahlun innaka ghafurun halim jawadun karim raufur rahim. Tapi daripada 10 ni, 6 yang lain semua ayat Quran. Start pada Al-Fatihah baca 7 kali, kemudian qul a'udzu birabbin nas 7 kali, kemudian qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, kemudian qul huwallahu 7 kali, kemudian qul ya ayyuhal kafirun 7 kali, kemudian ayat kursi 7 kali. Main macam mana pula wanita haid dia boleh baca ke zikir ni, sedangkan daripada 10 zikir ini 6 ayat Quran. Bukan baca sekali, 7 kali pula tu. Dia panggil Al-Musabba'at Al-Asharah, zikir 10 yang diulang 7 kali. Jadi kalaulah zikir itu adalah ayat Al-Quran, maka wanita haid dia boleh mengamalkan ayat-ayat Al-Quran tadi dengan niat zikir. Maknanya sewaktu dia membaca ayat-ayat Al-Quran tadi, dia hendaklah menghadirkan dalam diri dia bahawa yang aku baca ini adalah zikir. Tapi kalau dia kata dalam hatinya dia berniat, tapi mestilah akan terlintas juga dalam hati kita niat Al-Quran, tapi kita membacanya atas niat dia adalah zikir, bukan kita berniat membaca Al-Quran. Jadi wanita haid dia kalau dia berniat membaca zikir-zikir ini atas niat saya membaca Al-Quran, dia telah berdosa, sebab wanita haid dia haramkan membaca Al-Quran. Jadi apabila wanita haid ingin juga membaca ayat tadi dan ayat itu kebetulannya adalah ayat zikir, maka ketika itu dia membaca ayat-ayat tadi dengan niat dia bukan baca Quran, tapi dia berniat sebagai membaca zikir. Okey. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir dalam majlis ini. Moga-moga Allah Azza wa Jalla memberi kefahaman kepada kita biiznillah Azza wa Jal. Pada pertemuan yang akan datang, pada hari Ahad akan datang, kita akan sambung. Kita akan baca baki kalam Sayyidina Al-Imam Al-Mahali rahimahullah. Kalau ada rezeki, kita dapat habiskan. Dan insyaAllah selepas selesai ini, kita akan kembali semula kepada kitab Qurratul Ain. Dan kali ini saja kita, sepanjang saya baca Qurratul Ain, semua kalam Imam Al-Mahali dihuraikan oleh Imam Al-Hattab Al-Maliki. Cuma setakat ni, bahagian ni yang Imam Al-Hattab kata Imam Al-Mahali tak tulis langsung, tak menghuraikan langsung, sedangkan berhurai. Jadi dengan sebab itu saya terfikir alang-alang kita baca biar kita nampak bagaimana huraian Imam Al-Mahali bagi tajuk ini.
Terima kasih pada semua yang telah hadir dalam majlis ini. Semoga diberkati Allah Azza wa Jal. Semoga semuanya dapat diberikan kefahaman yang baik, dikabulkan segala hajat, dan doakan untuk kami yang berada di Ruak Jawi supaya majlis-majlis ilmu akan terus subur. Majlis-majlis ilmu bersama dengan para masyayikh Al-Azhar, bersama dengan beberapa asatizah berbangsa Melayu akan terus subur dalam niat moga-moga ilmu Islam ini berkembang dan dia akan menjadi satu perpustakaan pengajian yang akan dapat dipelajari walaupun yang mengajarnya mungkin sudah tiada lagi. Jadi moga-moga rakaman ini akan menjadi satu pengajian yang dapat direkodkan, yang dapat berterusan, dapat terus diambil manfaat walaupun oleh generasi yang mungkin belum lahir lagi pada hari ini. Moga-moga ia akan berterusan, ilmu Islam ini akan terus berterus dapat dipelajari dengan baik. Dan kita ada dua kelas, ada kelas dalam bahasa Melayu untuk masyarakat umum dan kita juga ada kelas dalam bahasa Arab untuk para asatizah kita, untuk para ustaz-ustaz kita, supaya keilmuan setiap daripada kita akan dapat naik daripada satu tahap ke satu tahap yang lain. Dan dalam masa yang sama kami juga ingin sangat-sangat pengajian-pengajian bersama dengan para ulama Al-Azhar yang mereka ini adalah para ulama yang sangat tinggi keilmuan mereka direkod dan dapat dirakam. Kerana inilah satu hadiah besar kita kepada umat, bahawa ulama-ulama Al-Azhar kita, para syuyukh kita di Universiti Al-Azhar yang mereka ini adalah kibar ulama dunia pada hari ini. Kalaulah pengajian mereka tidak diadakan, rakaman tidak diadakan, biasanya kalau begitu matinya seorang guru, matilah sekali ilmunya. Kita tak nak begitu. Kita nak walaupun akan sampai masanya guru kita dipanggil pulang oleh Allah, kita nak suaranya akan terus kedengaran dan terus diambil manfaat oleh umat Islam daripada seluruh dunia. Bukan hanya untuk Malaysia saja, bahkan supaya seluruh dunia Islam dapat mengambil manfaat dengan sedikit usaha yang dilakukan oleh Ruak Jawi dan juga pengajian-pengajian yang lain. Terima kasih semua. Mohon doa semua agar Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kami yang mengusahakan Ruak Jawi ini, yang menguruskan Ruak Jawi ini, supaya terus diberikan taufik, diberikan kekuatan baik dari segi material, baik dari segi idea, dan diselamatkan daripada segala perkara-perkara yang tidak elok. Doa tuan-tuan sangat-sangat kami harapkan untuk Allah Ta'ala meneruskan dan mengkabulkan segala niat-niat yang baik ini. Terima kasih semua. Kita tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.